Pernahkah Anda memandu sendirian di jalan kampung yang sunyi, tepat pada pukul 3 pagi, dan tiba-tiba melihat cahaya samar-samar di tepi jalan? Naluri manusia selalunya akan menyuruh kita untuk terus memandu, menekan pedal minyak sekuat hati, dan jangan sesekali menoleh ke belakang. Kita tahu, jauh di sudut hati yang paling dalam, bahwa tiada perniagaan yang waras akan beroperasi pada waktu sebegitu di kawasan yang tiada penempatan manusia. Namun, ada sesuatu tentang cahaya pelita yang berayun di tiup angin malam dan aroma nasi lemak yang tiba-tiba menusuk hidung yang mampu mematahkan segala logik akal. Rasa lapar yang mencengkam atau sekadar rasa ingin tahu yang membuak-buak seringkali menjadi perangkap pertama. Persoalannya, jika tiada kereta lain yang lalu lalang dan tiada rumah di kejauhan, siapakah sebenarnya pelanggan yang sedang duduk menunduk di warung tersebut? Warung itu wujud bukan untuk manusia yang mencari rejeki, tetapi sebagai satu persinggahan untuk mereka yang tersesat di antara dua alam. Ia adalah satu ujian, satu jemputan senyap yang tidak sepatutnya disahut. Bagi mereka yang tersilap langkah dan memberhentikan kendaraan, mereka bukan sekadar singgah untuk makan. Mereka sebenarnya sedang melangkah masuk ke dalam satu perjanjian yang tidak tertulis, di mana bayarannya bukanlah uang ringgit, tetapi sesuatu yang jauh lebih berharga, nyawa mereka sendiri. Malam itu tidak ubah seperti malam-malam lain bagi Asman, seorang pekerja kilang yang baru sahaja menamatkan shift malam yang memenatkan. Jarum jam di papan pemuka keretanya sudah menunjukkan angka 3 pagi, satu waktu di mana dunia silwala berhenti bernafas. Jalan kampung yang dilaluinya itu merupakan jalan pintas yang biasa digunakan untuk pulang ke rumah secepat mungkin. Kiri dan kanan jalan hanyalah kegelapan pekat yang ditutupi oleh pokak-pokak getah tua dan semak samun yang tinggi. Tiada lampu jalan yang menerangi laluan itu, hanya sorotan lampu keretanya yang membelah kepekatan malam, mendedahkan jalan tar yang berlubang-lubang dan tidak rata. Keletihan fisikal Azman semakin memuncak. Matanya terasa berat dan pedih, seolah-olah dipaksa untuk terus terbuka. Namun, apa yang lebih menyeksakan daripada rasa mengantuk itu adalah rasa lapar yang menggigit perutnya. Dia teringat bahwa dia tidak sempat menjamah sebarang makanan sejak waktu rehat tadi, karena terlalu sibuk mengejar sasaran pengeluaran. Perutnya berbunyi nyaring, mendesak untuk diisi. Pikirannya mula membayangkan nasi panas, sambal yang pedas, dan telur goreng yang berminyak. Dia berkira-kira sama ada perlu menahan lapar sehingga sampai di rumah atau mencari kedai serbaneka. 24 jam yang mungkin masih jauh perjalanannya. Tiba-tiba, di satu selekoh tajam yang biasanya gelap gelita, Osman ternampak satu cahaya kekuningan yang malap di tepi jalan. Cahaya itu datang dari pelita-pelita minyak tanah yang digantung di sekeliling sebuah warung kayu kecil yang kelihatan usang. Osman memperlahankan kendaraannya. Matanya mengecil kubah, memastikan apa yang dilihatnya. Dia sudah melalui jalan ini beratus kali, dan dia yakin tidak pernah ada warung di situ sebelum ini. Hatinya berdetik curiga. Logik akalnya memberitahu bahwa mustahil ada orang berniaga di tengah-tengah hutan getah pada waktu sebegini. Namun, aroma nasi lemak yang tiba-tiba menerobos masuk melalui celah tingkap keretanya yang sedikit terbuka memadamkan segala keraguan itu. Serta-merta, bau santan yang dimasak dan sambal bilis itu begitu kuat, seolah-olah memanggil-manggil namanya. Walaupun hatinya berasa berat dan bulu romanya sedikit meremang tanpa sebab yang jelas, Asman membuat keputusan untuk membelok ke bahu jalan. Keretanya adalah satu-satunya kendaraan di situ. Tiada motosikal, tiada kereta lain, hanya kesunyian yang menyelubungi
kawasan tersebut. Sebaik sahaja dia mematikan enjin kereta, suasana di sekeliling berubah secara drastik. Bunyi cengkerik dan unggas malam yang sepatutnya riuh di kawasan hutan, tiba-tiba mati. Digantikan dengan kesunyian yang menekan gegendang telinga. Osman membuka pintu kereta, dan Serti Merta disambut oleh hawa sejuk yang luar biasa. Ya, bukan kesejukan angin malam biasa, tetapi satu kesejukan yang tajam, menyucuk sehingga ke tulang sumsum. Seolah-olah dia baru sahaja melangkah masuk ke dalam bilik mayat. Kabus nipis mula kelihatan turun dari celah-celah pokok, merayap perlahan di atas tanah, seperti asap putih yang bernyawa, melingkari tayar keretanya. Osman terhenti seketika. Tangannya masih memegang pintu kereta. Perasaan tidak sedap hati itu datang lagi. Lebih kuat kali ini, memberi amaran supaya dia masuk semula ke dalam kereta dan memecut pergi. Tetapi rasa lapar yang menguasai diri membuatkan kakinya terus melangkah menuju ke arah cahaya pelita yang suram itu, tanpa menyadari bahwa setiap langkah membawanya lebih dekat kepada bahaya yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Osman melangkah keluar dari keselesaan keretanya, dan tapak kasutnya menyentuh tanah merah yang lembab di hadapan warung tersebut. Sebaik sahaja dia melepasi batasan cahaya lampu keretanya dan masuk ke dalam lingkungan cahaya pelita warung itu. Dia merasakan satu perubahan atmosfera yang ketara. Warung itu tidak mempunyai bekalan elektrik langsung. Tiada lampu Kalimantan yang biasanya menerangi jerai-jerai macan di tepi jalan. Malah tiada bunyi generator yang berderum untuk membekalkan kuasa. Satu-satunya sumber cahaya datang daripada beberapa biji pelita minyak tanah yang digantung secara rawak di tiang-tiang kayu dan diletakkan di atas meja. Api pelita itu miliak-liuk ditiup angin malam yang perlahan, menghasilkan bayang-bayung yang panjang dan menari-nari di atas lantai tanah. Cahaya kekuningan yang malap itu gagal menerangi keseluruhan ruang, meninggalkan sudut sadet warung dalam kegelapan yang mencurigakan. Osman terpaksa mengecilkan matanya untuk melihat dengan lebih jelas. Kuba menyesuaikan pandangannya dengan kesuraman yang menyelimuti tempat itu. Dia melangkah perlahan menuju ke bahagian tengah warung. Matanya melilau mencari peniaga atau pelayan. Namun, perhatiannya serta merta tertumpu kepada beberapa orang pelanggan lain yang sudah sedia ada di situ. Terdapat 3 buah meja yang berpenghuni. Di meja paling hampir, seorang lelaki berbaju lusuh duduk menghadap pinggan kosong. Di meja lain, sepasang suami istri duduk berhadapan. Manakala di sudut paling gelap, seorang wanita duduk bersendirian. Apa yang pelik adalah tingkah laku mereka. Biasanya, warung makan lewat malam akan riuh dengan bunyi sudu berlaga dengan pinggan, bunyi hirupan teh panas, atau sekerang-kerangnya perbualan perlahan antara pelanggan. Tetapi di sini, suasananya mati. Mereka semua duduk kaku seperti patung, tidak bergerak walau sedikit pun. Kepala mereka menunduk merenung meja. Bahu mereka jatuh syaliolala, memikul beban yang teramat berat. Tiada siapa yang sedang makan, dan tiada siapa yang berbual. Mereka kelihatan seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak kunjung tiba. Osman berdehem sedikit kuat. Kuba menarik perhatian atau memecahkan kesunyian yang janggal itu. Namun, tiada seorang pun yang mengangkat muka atau menoleh ke arahnya. Dia seolah-olah halimunan di mata mereka. Semakin Osman melangkah ke dalam, deria baunya mula menangkap sesuatu yang tidak kena. Aroma nasi lemak yang memikat tadi masih ada bau santan, segar dan sambal tumis yang menyelerakan. Namun, apabila dia berdiri lebih dekat di bawah atap zinc warung itu, satu bau lain mula menusuk hidung, bercampur gaul dengan bau makanan. Ia adalah bau manis yang terlalu kuat, seperti bau bunga kemboja
yang sering ditanam di kawasan perkuburan lama. Bau itu meloyakan, manis dan tajam, mencucuk-cucuk rongga hidungnya. Di sebalik bau bunga itu pula terhidu bau tanah basah yang kuat, seolah-olah lantai warung itu baru saja digali. Osman Kuba menepis perasaan mual yang tiba-tiba datang. Dia memujuk hatinya bahwa mungkin ada pokok bunga di belakang warung, dan bau tanah itu mungkin akibat hujan petang tadi. Rasa laparnya masih menguasai logika akal, memaksanya untuk terus bertahan walaupun nalurinya menjerit menyuruhnya lari. Osman mengambil tempat duduk di sebuah meja kayu kosong yang terletak agak ke tengah. Sebaik sahaja dia melabuhkan punggung, dia menyadari betapa usangnya perabot di situ. Meja kayu itu terasa melekit dan lembab apabila disentuh. Permukaannya kasar dan berlumut di sela-sela sambungan papan. Kayu-kayu tiang warung itu kelihatan hitam dan reput, seolah-olah sudah berpuluh tahun dibiarkan mereput dimakan anai-anai. Atap zinc di atas kepalanya penuh dengan lubang-lubang karat yang besar, menampakkan langit malam yang gelap gelita. Struktur warung itu kelihatan sangat rapuh, seakan-akan boleh roboh menyembah bumi jika ditiup angin kencang sedikit saja. Sukar untuk dipercayai bahwa tempat seburuk ini masih beroperasi untuk menerima pelanggan. Osman meraba permukaan kerusi plastiknya yang terasa sejuk melampau, jauh lebih sejuk daripada suhu persekitaran. Kesejukan itu meresap melalui seluarnya, membuatkan dia menggigil sedikit. Sambil menunggu pelayan datang mengambil pesanan, Osman sekali lagi diserang rasa tidak sedap hati yang amat sangat. Dia menyadari bahwa kesunyian di situ bukan sekadar tiada orang berbual. Ia adalah kesunyian mutlak yang tidak wajar. Di sekeliling lampu pelita yang bernyala itu, tiada seekor pun kelkatu atau serangga malam yang berterbangan. Kebiasaannya, cahaya api di tengah kegelapan hutan akan menarik beribu-ribu serangga kecil. Tetapi di sini, udaranya kosong. Malah bunyi enjin kereta yang lalu di jalan besar yang jauh pun tidak kedengaran langsung. Seolah-olah warung ini wujud dalam satu gelembung kedap bunyi yang terasing daripada dunia nyata. Osman memandang sekeliling sekali lagi. Kuba mencari wajah manusia yang boleh memberikan sedikit keselesaan. Tetapi dia hanya melihat belakang tubuh pelanggan-pelanggan misteri yang masih kaku membatu. Jantungnya mula berdegup kencang, satu rentak ketakutan yang mula menjalar naik ke tekak. Dia tahu dia sepatutnya bangun dan pergi, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah terpaku di lantai tanah merah itu. Di sebalik kesunyian yang mencengkam itu, kedengaran bunyi tapak kaki yang diseret perlahan dari bahagian belakang warung yang gelap gelita. Osman menoleh dan melihat kelibat seorang wanita tua sedang berjalan turhing ke tingkat menuju ke arah mejanya. Wanita itu memakai kebaya labuh lusuh dengan corak batik yang warnanya sudah pudar dimakan zaman. Kelihatan seolah-olah pakaian itu tidak pernah ditukar sejak berpuluh tahun yang lalu. Rambutnya yang memutih disanggul tinggi dengan cucuk sanggul tembaga yang kelihatan berkarat. Namun apa yang paling menakutkan adalah kulit wajahnya. Di bawah samar cahaya pelita, wajah wanita itu kelihatan pucat lesi seperti kertas putih, tanpa sebarang rona darah yang mengalir di bawah kulitnya. Seakan-akan dia adalah jasad yang telah lama kaku. Tanpa degupan jantung, wanita tua itu tidak memandang wajah Osman. Walau sesaat pun, matanya sentiasa tertunduk memandang lantai tanah merah, menyembunyikan pandangannya di sebalik kelopak mata yang layu dan berkedut seribu. Tanpa sebarang kata atau pertanyaan tentang apa yang ingin dipesan, dia meletakkan sepinggan nasi lemak yang masih berasap di hadapan Osman. Osman tergamam seketika karena dia belum sempat membuka mulut untuk membuat pesanan. Namun, hidangan itu
sudah tersedia Sioliala. Wanita itu memiliki deria keenam yang mengetahui dengan tepat keinginan pelanggannya. Di atas pinggan itu, nasi yang putih bersih dikelilingi sambal merah pekat, ikan bilis goreng, kacang tanah, dan separuh telur rebus. Satu pemandangan yang cukup untuk membuatkan air liur sesiapa sahaja kecur. Ketika Osman menghulurkan tangan untuk membetulkan kedudukan pinggan itu, jari jemarinya secara tidak sengaja bersentuhan dengan tangan wanita tua tersebut. Sentuhan itu mengejutkan Azman, sehingga dia hampir menarik tangannya semula dengan serta-merta. Tangan wanita itu terasa sejuk beku. Satu kesejukan yang tidak masuk akal bagi seseorang yang baru sahaja keluar dari dapur yang panas. Ia bukan kesejukan biasa, tetapi kesejukan yang tajam dan menggigit seperti memegang ketulan ais atau menyentuh besi di dalam bilik sejuk beku. Kontras suhu antara nasi yang panas berasap dan tangan penyaji yang sedingin mayat itu menghantar isyarat bahaya ke otak Azman. Namun rasa lapar yang menggila memadamkan logik tersebut dengan pantas. Osman Kuba mengabaikan perasaan ganjil itu dan segera meraba saku seluarnya untuk mengeluarkan dompet. Dia menarik sekeping not uang kertas berwarna merah, berniat untuk membayar harga makanan itu terlebih dahulu bagi mengurangkan rasa bersalah dan ketidakselesaan yang dirasainya. Dia menghulurkan uang tersebut kepada wanita tua itu, berharap transaksi pantas itu akan membolehkannya makan dengan tenang. Namun, wanita itu tidak menyambut huluran uang tersebut. Sebaliknya, dia menolak perlahan tangan Azman dengan belakang tapak tangannya yang dingin, memberi isyarat jelas bahwa uang ringgit tidak laku di situ. Buat pertama kalinya, wanita tua itu mengangkat sedikit wajahnya, membiarkan cahaya pelita menyinari sebahagian mukanya yang cengkung. Bibirnya yang pucat dan kering merekah perlahan-lahan mengukir satu senyuman sinis yang amat menakutkan. Barisan giginya yang kelihatan hitam dan rongga terdedah. Namun, senyuman itu tidak mencecah ke matanya yang masih kosong tanpa emosi. Ia adalah senyuman seseorang yang tahu bahwa dia bakal menerima bayaran yang jauh lebih lumayan daripada sekeping kertas bernilai 10 ringgit. Azman terpaku melihat senyuman itu. Berasa Sioliala ada maksud tersirat yang jahat di sebaliknya. Tetapi perutnya yang berkeroncong memaksanya untuk memalingkan muka dan menumpukan perhatian kepada makanan. Tanpa membuang masa, Azman mula menyuap nasi lemak itu ke dalam mulutnya dengan lahap. Suapan pertama terasa begitu nikmat. Rasa lemak santan dan pedas sambal memenuhi rongga mulutnya, memuaskan nafsu makannya yang telah lama tertahan. Dia makan dengan pantas, hampir tidak sempat mengunyah, seolah-olah dirasuk oleh kebuluran yang luar biasa. Namun, apabila masuk suapan yang ketiga dan keempat, deria rasanya mula mengesan sesuatu yang aneh. Tekstur nasi yang pada mulanya lembut, tiba-tiba bertukar menjadi kasar dan berbutir keras. Setiap kali dia mengunyah, terdengar bunyi berdarap-darap di dalam mulutnya, seolah-olah dia sedang mengunyah pasir halus atau kerikil kecil yang bercampur dengan makanan. Rasa pedas sambal yang enak tadi perlahan-lahan bertukar menjadi rasa hanyir yang meloyakan, seperti rasa darah ikan lama yang sudah busuk atau daging mentah yang dibiarkan rebut. Bau wangi nasi lemak itu hilang serta merta, digantikan dengan bau tanah lembab dan bau bangka yang menusuk hidung, sehingga tekak Azman terasa kembang dan mual. Osman berhenti mengunyah. Sudu di tangannya terlepas jatuh ke atas pinggan, menghasilkan bunyi detingan yang nyaring, memecahkan kesunyian malam. Dia Cuba meluahkan kembali makanan yang berada di dalam mulutnya, menyadari bahwa apa yang dimakannya itu bukanlah nasi lemak yang sebenar. Pada saat bunyi sudu itu bergema, suasana di warung itu berubah menjadi lebih menekan dan berat. Secara serentak, tanpa sebarang isyarat,
atau bunyi ke semua pelanggan lain yang sedari tadi duduk menunduk kaku. Mengangkat kepala mereka serentak, pergerakan mereka begitu sinkroni dan mekanikal. Seperti boneka yang ditarik talinya, memusingkan leher mereka perlahan-lahan untuk memandang tepat ke arah Azman yang kini kaku ketakutan di kerusinya. Jantung Azman seolah-olah berhenti berdegup saat dia melihat wajah-wajah yang kini merenung tepat ke arahnya. Di bawah samar cahaya pelita yang miliak-liuk ditiup angin, kebenaran yang mengerikan itu terdedah tanpa sebarang pelindung. Wajah-wajah mereka bukanlah wajah manusia biasa. Kulit muka mereka kelihatan lebam kebiruan dan merekah seperti tanah kering, dengan sebahagian daging yang kelihatan sudah membusuk dan terkelupas menampakkan tulang pipi yang putih. Lelaki yang duduk di meja hadapan tadi tidak mempunyai rahang bawah. Lidahnya yang hitam terjulur keluar dari rongga mulut yang koyak keraba. Pasangan suami istri itu pula mempunyai soket mata yang kosong dan gelap, mengalirkan cecair hitam pekat yang kelihatan seperti darah lama yang sudah beku. Mereka bukanlah pelanggan yang singgah untuk makan. Sebaliknya, mereka adalah jasad-jasad yang tidak sempurna, roh-roh yang terperangkap dalam kesengsaraan yang abadi. Kesadaran itu menyentak seluruh sistem saraf Azman. Dia bukan sedang menjamu selera di warung biasa, tetapi sedang duduk di tengga-tengga jamuan entiti yang tidak sepatutnya diganggu. Tanpa berpikir panjang, Azman bingkas bangun dari kerusinya dengan pantas, menyebabkan kerusi plastik itu terbalik dan menghentam tanah dengan bunyi yang kuat. Dia tidak peduli lagi tentang adab atau bayaran. Naluri kelangsungan hidupnya mengambil alih sepenuhnya. Menjerit supaya dia lari menyelamatkan diri sebelum terlambat. Azman memusingkan badannya dan memecut sekuat hati menuju ke arah keretanya yang terparkir di bahu jalan. Kakinya terasa berat, seolah-olah tanah di situ bertukar menjadi lumpur hisap yang Cuba menahan langkahnya. Manakala udara di sekelilingnya menjadi semakin tebal dan sukar untuk disedot. Di belakangnya, dia dapat merasakan beratus pasang mata sedang memerhatikannya. Walaupun tiada bunyi tapak kaki yang mengejar, dia dapat mendengar bunyi desiran halus, seperti daun kering yang diseret di atas tanah. Semakin lama semakin hampir. Azman sampai di pintu keretanya. Dengan tangan yang menggeletar hebat, kunci kereta yang digenggam erat hampir terlepas dari jari Gemarinia yang licin, dibasahi peluh sejuk. Dia mencucuk kunci ke dalam lubang pencucuh dengan kasar. Nafasnya turun naik menahan panik yang semakin membuak-buak. Dia memulas kunci itu, mengharapkan enjin keretanya mengaum hidup. Namun hanya bunyi klik kosong yang kedengaran. Enjin keretanya mati, seolah-olah kuasanya telah disedut keluar oleh kegelapan malam itu. Azman memandang ke arah warung melalui cermin tingkap. Bayang-bayang hitam dari dalam warung itu kini kelihatan memanjang secara tidak wajar, merayap di atas tanah, menuju ke arah keretanya seperti yari-yari hantu yang ingin mencengkam tayar kendaraan itu. Wanita tua tadi masih berdiri di tempat yang sama. Bibirnya masih mengukir senyuman sinis yang mengerikan, seolah-olah mengejek usaha sia-sia Azman untuk melarikan diri. Azman mencoba lagi, memulas kunci itu dengan doa yang tidak putus-putus di dalam hati. Akhirnya, dengan satu dentuman kasar, enjin kereta itu hidup kembali. Tanpa membuang masa walau sesaat, Azman menekan pedal minyak sehingga rapat ke lantai, membiarkan tayar keretanya memecut, laju meninggalkan kawasan puaka itu, membelah kepekatan malam tanpa menoleh ke belakang lagi. Sepanjang perjalanan pulang, Azman memandu seperti orang gila. Namun, walaupun dia sudah jauh meninggalkan warung tersebut, dia merasakan bahwa dia tidak berseorangan di dalam kereta itu. Bahunya terasa berat sebelah, seolah-olah ada beban yang menindih di bagian kiri badannya. Belakang lehernya meremang dan terasa sejuk,
seperti ada hembusan nafas seseorang yang duduk tepat di belakang kerusi pemandu. Dia coba memberanikan diri mengerling ke cermin pandang belakang, tetapi dia hanya melihat kegelapan kosong di tempat duduk belakang. Namun, nalurinya kuat mengatakan bahwa ada benda yang telah mengikutnya pulang, menumpang di dalam kereta itu sebagai penumpang yang tidak diundang. Sebaik sahaja tiba di perkarangan rumahnya, Osman meluru keluar dari kereta dan terus masuk ke dalam rumah tanpa mengunci pintu pagar. Tubuhnya serti merta, diserang demam panas yang luar biasa. Suhu badannya naik mendadak, sehingga dia menggigil kesejukan, walaupun peluh jantan membasahi seluruh tubuhnya. Dia berlari ke bilik air apabila perutnya mula memulas dengan rasa sakit yang tajam, seolah-olah ada pisau yang menghiris ususnya dari dalam. Dia membongkok di hadapan mangkuk, tandas, dan mula muntah dengan teruk. Apa yang keluar dari mulutnya bukanlah sisa nasi lemak yang dimakannya tadi. Sebaliknya, dia memuntahkan gumpalan tanah hitam yang berbau hanyir seperti bau kubur lama. Bersama-sama dengan tanah itu, tekaknya terasa perih dan luka apabila beberapa batang paku berkarat turut dimuntahkan keluar, berdenting jatuh ke atas lantai mozek bilik air. Darah merah pekat bercampur dengan tanah hitam itu mengalir dari mulutnya. Azman terbaring lemah di lantai bilik air, matanya berpinar-pinar. Malam itu, dalam keadaan separuh sadar dan separuh pengsan, dia didatangi mimpi ngeri yang berulang-ulang. Wajah wanita tua penjaga warung itu muncul di setiap sudut mimpinya, merenungnya dengan mata yang tajam sambil menghulurkan tangan yang kurus kering, menuntut bayaran yang masih tertunggak, bayaran yang bukan berupa uang, tetapi sebahagian daripada nyawa Asman sendiri. Matahari pagi yang memancar terang keesokan harinya tidak mampu menghalau seram sejuk yang masih bersisa jauh di dalam tulang-tulang Osman. Walaupun tubuhnya terasa lemah dan wajahnya pucat lesi, seperti orang yang baru bangkit daripada sakit tenat, rasa ingin tahu yang bercampur dengan ketakutan mendesak, memaksanya untuk mencari jawaban. Dia tahu dia tidak boleh pergi bersendirian. Osman mengajak seorang rakan karibnya, Rahmat, untuk menemaninya kembali ke lokasi jalan kampung itu bagi memastikan sama ada kejadian malam tadi adalah realiti atau sekadar halusinasi akibat keletihan melampau. Dalam terang siang, jalan itu kelihatan jauh berbeza daripada memori ngerinya. Tiada kabus tebal yang menjalar, tiada kegelapan yang menekan, hanya jalan tar biasa yang dikelilingi kebun getah tua yang sunyi dan tenang. Apabila mereka sampai di selekoh tajam di mana warung itu sepatutnya berdiri teguh malam tadi, Osman menyuruh Rahmat memberhentikan kereta serta-merta. Jantungnya berdegup kencang, matanya melilau mencari sisu sisa kayu reput, atap zinc berkarat, atau sekerong-kerangnya kerusi plastik yang diterbalikannya semasa melarikan diri. Namun, apa yang menyambut pandangan mereka hanyalah semak samun yang tinggi dan liar, tumbuh rapat menutupi tanah merah di tepi jalan itu. Tiada sebarang struktur bangunan, tiada tiang kayu, dan tiada tanda-tanda kehidupan manusia pernah wujud di situ. Yang ada hanyalah satu kawasan tanah lapang kecil di celah semak itu yang mempunyai kesan terbakar yang sudah lama menghitam, seolah-olah pernah berlaku kebakaran besar atau kemalangan ngeri di situ bertahun-tahun dahulu. Di tengah-tengah kesan hitam itu terdapat sisa tayar yang sudah cair menyatu dengan tanah, menjadi nisan bisu kepada tragedi yang telah lama dilupakan. Osman terduduk di bahu jalan, lututnya terasa lembik sekenekan tiada tulang. Dia kuba menafikan realiti di hadapan matanya, tetapi memori rasa pasir, paku berkarat, dan bau hanyir darah di dalam mulutnya malam tadi terlalu nyata
terlalu fisikal untuk dianggap sebagai mimpi mainan tidur. Kebingungan mereka akhirnya terjawab apabila mereka singgah di sebuah warung kopi sebenar di kampung berdekatan untuk menenangkan diri. Seorang pakcik tua yang mendengar cerita Osman dengan wajah serius hanya menggelengkan kepala perlahan. Tanpa rasa terkejut, dia menceritakan bahwa tapak itu sebenarnya adalah lokasi kemalangan maut sebuah bas persiaran 20 tahun lalu yang terbakar hangus dan mengorbankan semua penumpang, termasuk seorang penjajah wanita tua yang membawa bekal nasi lemak untuk dijual di bandar. Menurut kepercayaan orang-orang tua di kampung itu, pada malam-malam tertentu, terutamanya apabila bulan mengambang suram dan angin bertiup dari arah bukit, warung itu akan muncul kembali sebagai satu manifestasi dendam dan kelaparan roh yang tidak tentram. Pakcik itu menjelaskan bahwa ia bukan warung untuk manusia. Sebaliknya, satu perangkap dimensi lain. Makanan yang disajikan adalah jelmaan daripada tanah kubur dan sisa-sisa jasad mereka. Sesiapa yang terpedaya dan memakan hidangan tersebut, bermakna mereka telah menjamah jamuan mayat. Dengan nada suara yang rendah dan penuh amaran, pakcik itu memberitahu bahwa wanita tua itu tidak mahukan uang kertas. Dia mahukan tenaga kehidupan. Setiap butir nasi yang ditelan adalah satu akad jual beli yang sah di alam sana, di mana pembeli menyerahkan sebahagian daripada nyawa dan semangat mereka sebagai ganti kepada makanan alam gaib itu. Kesan daripada transaksi terkutuk malam itu kekal menghantui hidup Osman sehingga ke hari ini mengubah dirinya menjadi bayang-bayung kepada lelaki yang dia pernah kenali. Keadaan fizikalnya merosot dengan mendadak dalam masa beberapa minggu sahaja. Selepas kejadian itu, tubuhnya yang dahulunya tegap dan berisi kini menjadi kurus kering. Tulang rusuknya timbul menonjol di sebalik kulit yang kusam, kelabu, dan tidak bermaya. Rambutnya gugur segenggam demi segenggam setiap kali disisir, menjadikan dia kelihatan 10 tahun lebih tua daripada usia sebenar. Seolah-olah tenaga mudanya telah disedot keluar secara paksa. Walaupun telah berjumpa dengan pelbagai dokter pakar, tiada siapa yang dapat menemui sebarang punca penyakit klinikal. Namun Azman tahu punca sebenarnya. Tenaga hayatnya telah diambil menjadi bahan bakar untuk mengekalkan kewujudan warung puaka itu di alam sana. Apa yang paling menakutkan bagi Azman bukanlah perubahan fisikal itu semata-mata, tetapi gangguan yang tidak pernah putus walau sesaat. Osman kini hidup dalam ketakutan yang amat sangat terhadap pantulan dirinya sendiri. Setiap kali dia memandang cermin, sama ada cermin bilik air, cermin sisi kereta, atau pantulan di tingkap kaca pada waktu malam, dia tidak lagi melihat wajahnya sendiri. Semata-mata di sebalik bahunya. Dalam pantulan itu, seringkali kelihatan kelibat wanita tua itu berdiri kaku, tersenyum sinis dengan gigi rongaknya yang hitam. Wanita itu setia menunggu, memerhatikan setiap jerit-jerit Azman dengan sabar, menanti masa yang sesuai untuk menuntut baki nyawa yang masih tinggal sebagai pelunasan hutang nasi lemak berdarah yang tidak pernah langsai itu. Jalan sunyi menyimpan 1000 rahasia yang tidak sepatutnya diganggu oleh manusia yang lalai. Jika Anda memandu sendirian pada waktu dini hari dan ternampak cahaya pelita di tempat yang tidak logik, teruskan memandu dan jangan sesekali berhenti. Ingatlah, bukan semua yang terbuka itu menjemput kita untuk masuk, dan bukan semua makanan itu rezeki. Subscribe saluran ini sekarang dan tekan butang lonceng jika Anda ingin terus selamat daripada gangguan yang bersembunyi di sebalik kegelapan malam.